Assalamualaikum dan salam siaran untuk waktu ini. Kita dalam program Temu Bual Radio bersama dengan As-Salihin Trustee Berhad bersama saya Nazira Noran, dan juga di studio sekarang ini sebelah kiri saya ni Timbalan Presiden As-Salihin Trustee Berhad Puan Amna Fazilah Ismail, dan juga pastinya Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trustee Berhad Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, hari ini siri 10 Pelihara Legasi Perniagaan, rancang kesinambungan apabila kita sudah tiada. Ini sesuai sangat ni kepada mereka di kalangan orang-orang bisnes yang tengah bisnes maju meletup ke babum ni, tapi dia tak tahu kan, kalaulah tiba-tiba esok jatuh, jatuh buat selama-lamanya lah maksudnya. Bukan jatuh bisnes tu, tak. Siapa yang akan handle? Siapa yang akan uruskan bisnes itu nanti? Jadi seperti kita tahu sekarang ini, ramai di kalangan masyarakat kita yang menceburi bidang perniagaan kan. Betul tak? Dah usaha dari susah jadi senang sekarang ini. Dah orang kata mungkin dari hal orang kata enterprise dah jadi Sdn Berhad ke ataupun partnership ke. Jadi kita nak persoalkan banyak perkara, siapa yang akan teruskan selepas kita meninggal dunia. Jadi kita nak mulakan dahulu bersama-sama dengan Puan Amna mungkin kenapa agaknya pemilik perniagaan ni perlu ada dan perlu ada pewasi ataupun orang yang boleh dipercayai untuk meneruskan perniagaan yang mereka ada tu. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau tengok kan daripada survey yang dibuatlah kan, kalau kita baca survey 70% daripada bisnes dia sebenarnya 90% daripada bisnes yang kebanyakan yang ada dekat Malaysia ni adalah family business. Kan, tapi daripada 90% bisnes tersebut tu sebenarnya hanya 70% sahaja yang boleh bertahan ke next generation. Kan, maknanya 30% lagi tu 70% terkubur macam tu, tak boleh bertahan, tak boleh bertahan tu next generation ke second generation, but only 30% saja yang sukses. Kan, jadi kalau kita tengok tu kenapa itu berlaku kan, sebab pusaka tu sendiri bila kita meninggal, aset tu perniagaan tu dia dah menjadi pusaka sebenarnya. So bila kita tak rancang dengan baik, orang yang nak mewarisi bisnes tersebut dengan cara yang teratur, itu yang menyebabkan bisnes tersebut terkubur. Terkubur 70% tadi takut tu 30% dia sukses. Sukses. So maknanya terkubur ni kadang-kadang dia jadi dormant company. Company ada tapi dormant kan, dia tak sukses lah. Itu yang saya maksudkan tak boleh bertahan to next generation. Sedangkan mak dengan ayah ataupun founder yang buat tu, dia bina dengan usaha dia dalam tempoh yang lama. So sebabnya kurangnya kesedaran di kalangan orang kita ni untuk membuat perancangan yang baik. Macam Nazira cakap tadi kan, perlunya ada orang yang mentadbir. Itu bukan sekadar orang yang mentadbir pusaka kita, tetapi sebenarnya perancangan terhadap perniagaan tu sendiri sebenarnya yang perlu kita buat daripada awal, dengan mengambil kira pendaftaran syarikat perniagaan tu sendiri. So proprietornya macam mana kita nak rancang. Kalau partnership perkongsian, kita perlu ada perancangan yang khusus. Dan juga kalau syarikat sama ada Sdn Berhad ataupun Berhad pun adalah kaedah-kaedah yang perlu kita rancang supaya succession of company tu perniagaan tu dapat diteruskan ke next generation. Okey, itu dia pelihara legasi perniagaan, rancang kesinambungan apabila kita sudah tiada. Tuan Haji, ikut pengalaman Tuan Haji lah, ramai ke tidak masyarakat kita yang memang tak ada nak mewarisi perniagaan mereka kepada anak-anak mereka ke ataupun sesiapa yang sepatutnya lah. Saya macam ni, bila Amnah cerita tentang perancangan tu, seseorang pemilik tu dia kena fikir panjang. Hidup hanya sementara. Betul. Jadi kalau dalam kehidupan tu, kalaulah anak-anak tu dah berumur, dia rasa perniagaan ni kita nak ada legacy, nak ada continuity, nak ada kesinambungan, kita rancang sekarang. Kalau kita nak latih anak kita, kita latih sekarang. Latih dia supaya dia boleh take over. Semalam saya tengah tengok satu siaran TV, bukan sini, bukan drama. Ini cerita betul tentang kesinambungan perniagaan. Jadi
si mak ayah ni buat perniagaan makanan. Cara lama. Okay. Cara lama perniagaan. Si anak perempuan ni, dia seorang anak perempuan tu buat bila dah sekolah tu tolong mak ayah macam mana nak berniaga. Tapi tak ada perubahan cara perniagaan. Masih tu, lagi cara lama. Makin lama makin perniagaan luntur. Tapi anak ni dia kata perniagaan kita kena continue. Kalau kita ikut cara lama, maka tak bolehlah kita dapat kesinambungan perniagaan. Jadi umpamanya proses dulu manual, lambat. Dia kata okey, fikir dari situ teknologi macam mana. So ni syarikat orang Melayu tapi bukan kat sini. Orang Melayu bukan kat sini, kat negeri seberang. Macam mana anak perempuan tu belajar dari sistem teknologi untuk ubah suai so that ada kesinambungan perniagaan. Artinya, jadi bila kita nak perniagaan kita continue, kita kena ada perubahan, kita kena ada anak yang sedia kita latih untuk take on. Ya. Jadi bila kata perniagaan ni, saham-saham syarikat tu ialah salah satu harta kita yang kita kena agih kepada waris faraid kita umpamanya. So saham ni boleh jadi salah satu harta selain daripada harta-harta kita yang lain. So untuk saham ni kita kata kita nak bagi kepada anak yang kita latih, yang take over, yang ada pengalaman, yang ada wawasan. Ini kita nak tengok. So kita boleh continue untuk second generation, third generation. Ini buta. Tapi ramai orang Islam kita sibuk tapi tak ada buat perancangan. Itu jadi masalah bila kita jatuh, macam Nazira cakap, jatuhlah perniagaan. Jadi kalau kita tak ada perancangan, kita tak buat, masih masalah. Jadi perancangan ni dari sudut kata Salihin, kita ada berapa banyak produk yang kita ada yang boleh diguna pakai untuk kesinambungan perniagaan kita. Okey, jadi betapa penting bisnes yang anda jalankan itu kena ada kesinambungan ataupun legasi yang perlu dipertahankan. Dah susah-susah daripada dulu sampai dah berjaya sekarang. Takkanlah kita nak tengok bisnes kita tu mati dengan kita sekali. Betul tak? Okey, berbalik pula kepada Puan Amna. Sebenarnya siapa yang berhak untuk meneruskan perniagaan itu? Katalah dah bagi situasi dah. Katalah anak tu dah besar macam tadi, okeylah dah boleh berfikir. Anak yang mungkin masih lagi muda tak boleh nak berfikir. Jadi siapa sebenarnya yang berhak mewarisi perniagaan itu? Katalah, maknanya ada dua situasi. Kalau yang besar tu mungkin tak ada masalah. Yang kecil ni, anak yang mungkin masih baby lagi, bawah umur. Siapa nak warisi perniagaan ni? Takut salah guna, habislah duit bisnes dia. Dia bila kita sebut siapa mewarisi tu, secara hukumnya tu adalah waris faraid. Kan waris faraid maknanya walaupun isteri ke anak ke, walaupun waris faraid tu di bawah umur so generalnya tu maknanya isteri ataupun suami, anak lelaki, anak perempuan, ibu dan ayah, itu memang wajib akan dapat. Dia akan mewarisi secara hukumnya, itu adalah hak mereka. Tapi berbalik-balik bila kita sebut faraid tu, betul faraid dia menetapkan hak dan saham setiap waris ni, tetapi mampukah kan anak bawah umur tu nak mewarisi, nak run the business? Sama juga isteri yang tak pernah bekerja tak boleh. So faktor waris tu dia ada hak, tetapi waris yang mewarisi tu tak ada kemahiran, kan, atau tak ada ilmu. Anak di bawah umur, bila anak di bawah umur kenalah penjaganya yang mengambil alih bagi pihak dia, kan. Tetapi penjaga yang ibu ni pun tadi tak bekerja, tak pernah lagi involve dengan bisnes si suami ni, kan. So jadi dia tak boleh nak run di bisnes dengan cara yang baik. Kalau dapat pun saham syarikat ataupun bisnes tersebut, tak tahu nak buat apa-apa, kan. So kemahiran tak ada. Dan satu lagi faktor, kadang-kadang pemahiran tu boleh dipupuk, tetapi tak ada minat. Anak-anak sekarang ni ayah tu engineer, ayah tu doktor, tapi anak-anak sekarang ni nak cara yang senang, nak jadi Insta famous. Betul, nak jadi YouTuber, kan. Sebab fast, dia senang, kan. Senang dapat, dia rasa cara yang tu lebih mudah. Jadi bila dia akan mewarisi, tetapi dengan sebab faktor-faktor yang saya sebut tu, tak boleh dia nak carry on the business dengan cara yang baik. Itu satu. Ataupun existing partner yang ada. Kata A, B and C, kan. Partner A meninggal, so waris faraid tersebut tadi tu masuk. Sedangkan dia punya age gap tu terlampau besar dengan existing partner, so tak boleh
bekerjasama. Kan dari segi visi dengan misi tu mungkin berbeza kan, orang lama dengan orang baru. Orang lama ni dia nak kaedah yang lama, old school. Tetapi yang baru ni dari segi dia dynamic, nak digital marketing lah, pelbagai kaedah-kaedah baru yang dia nak terapkan dalam bisnes. Tetapi tak boleh kesefahaman, tak ada kesefahaman. Itu faktor juga yang menyebabkan business tu in term of succession tu tak boleh berjalan dengan baik. Dan faktor yang kita perlu ambil kira juga, Nazira sebut tadi, anak di bawah umur, isteri contoh tak bekerja, diorang ni tak pandai, tak mahir dan tak nak pun run the business. Tetapi apa yang dia perlukan itu adalah duit, kan, yang dia nak survive, dia nak teruskan hidup ni. Jadi faktor-faktor ni yang kita perlu ambil kira bila kita buat perancangan. Walaupun kita sebut siapa yang akan mewarisi, memang yang waris faraid itulah, tetapi atas faktor-faktor yang kita kena fikirkan, bisnes ni perlu berjalan sebab kita dah develop daripada awal kan. Jadi kita perlu merancang dengan kaedah yang baik. Walaupun faraid itu ada, tetapi faraid itu adalah hukum yang perlu kita ikut tanpa sekiranya kita tak buat apa-apa perancangan semasa hidup. Jadi kita perlu merancang dengan kaedah yang baik, dengan mengambil kira faktor-faktor yang saya sebut tadi, fragmentation, kemahiran, dan keperluan keluarga tu sendirilah. Maknanya kita ni kena fikir, kalau kita mati ni, harta boleh dapat tak? Kalau dia tak boleh nak handle bisnes, kurang-kurangnya boleh jual ke share tu dan dapatkan duit ke? Macam mana Tuan Haji? Macam ni, Ana cakap cerita dia tu pulang pada apa kehendak kita sebagai pewasiat tu. Kita nak anak kita continue ke, kita kata legacy saya tamat bila saya tamat. Bila saya tamat, buatkan wasiat. Kata sebut latih wasi yang ada pengalaman tentang negotiation, nak jual saham tu macam mana. Pasal apa, boleh jadi saham tu ada partner kita. Kita sebagai wasi, kita akan bercerita dengan partner tu. Saham tu dulu harga RM3. Sekarang kita kena buat nilaian supaya kita dapat maksima untuk waris-waris ini. Ini semua kena bincang, kena dapat pengalaman, kena ada orang yang pakar tentang perancangan. Kalau tak nak legacy of business, legacy tu lain cerita. Boleh jadi kita buat amanah atas saham tu, itu legacy. Kita kata anak kita, kita latihkan dia, bila saya tak ada kau take on. So kita boleh tengok kesinambungan. Tapi kalau kita kata cukup kat sini aja, kita tengok macam mana kita nak rancang. Bila kita tak ada harta ni, saham ni kita jual dengan harga yang berpatutan dan dikendalikan oleh seorang wasi yang ada pengalaman. Itu yang kita kata buat perancangan. Ada pengalaman dan amanah. Memang amanah itu kita kena terpaksa buat tu. Kalau tidak, masalah kemudian. Sebab takut disalah guna. Kita tak tahu kan, mungkin partnership kita tu ataupun dia cuba ambil semua, dah lah isteri dengan anak tu tak tahu apa pasal bisnes. Ambil masuk poket sendiri, dah macam drama dah. Ini dah jadi. Ini memang dah ada. Kita dah buat pun, kita dah tahu pun. Kita dah tahu dah puasa jadi bila orang tu mati. So isteri tu tak tahu apa-apa, tak tahu pun nak buat apa. Dan sebab kita wasi, kita kena negotiate dengan partner yang lain pula. Jadi harta ni macam mana. Lepas tu dalam cerita tu pula ada, bukan cerita benar, ada pula anak tiri pula. Tiri pula nak harta juga. Nak juga, dia nak hak dia. Dia nak tengok kesinambungan harta pula, bukan kata saham dia. Rumah lah, cash lah, tanah. Jadi dia pun mengambil masa. Sampai sekarang baru selesai dekat 10 tahun. 10 tahun. Macam mana kalau pengalaman Puan Aminah sendiri, biasa kes-kes macam ni, mereka yang memilih dengan as-salihin ni, dia harta dia memang terlalu banyak dan perlu diteruskan ke macam mana Puan Aminah? Mereka pilih untuk cairkan harta lepas tu bagi sama rata ke macam mana? Dia bergantung kepada family punya arrangement dan juga hasrat. Okey, saya balik-balik pada itulah bila kita sebut perancangan ni kan. Actually dia ada dua lah. Satu, kita nak buat succession plan dengan exit plan. Kan, kalau kita rasa bisnes yang kita nak pastikan bisnes apa yang kita buat ni nak legasinya kepada keluarga kan, kepada ahli keluarga. Macam Cik Aziz cakap awal tadi kan, kita boleh melalui instrumen hibah sebenarnya. Kita tentukan siapa beneficiary yang kita nak bagi, supaya
supaya beneficiary itu semua kita didik daripada awal. Kamul. So melalui instrumen hibah. So kita memastikan bahawa legacy itu pergi ke keluarga terjamin. Tetapi sekiranya kita dapat kita rasakan bahawa ahli keluarga kita memang tak boleh nak continue the business. Tak boleh nak handle. Tak boleh nak handle, tak tahu kan, sebab tak mahir, tak minat dan pelbagai alasan lah kan. Jadi semasa hidup ni setiap partner ni A, B and C ni, sekiranya partner diorang enter tu satu arrangement yang kita panggil buy and sell agreement ataupun penjualan masa hidup lagi. Dia dah tentukan berapa nilaiannya, siapa yang akan membeli kan. So basically siapa yang mati tu dia akan menjual kepada yang hidup lah, supaya nanti kan bila katalah A ni mati, bahagian A ni, saham A ni akan dijual kepada existing partner yang ada. So bisnes tu akan terus diuruskan oleh bisnes partner yang sedia ada, tetapi waris kepada yang mati tu akan mewarisi duit hasil jualan daripada daripada penjualan tersebut lah. So maknanya family member yang tak tahu apa-apa ni, haknya masih lagi terjamin dengan cara dia mendapat hasil jualan, dan bisnes tu tetap akan sukses dan berjalan sebab diuruskan orang yang memang dalam bidangnya. Kan existing partner tu memang mahir di dalam bisnes tersebut kan. So dia tak ada gangguan lah. Itu antara satu kaedah. Tak ada gangguan dan dia tak ada hak dah. Tak ada hak. Dia dah jual habis. Okey. Baik, itu situasi satu. Situasi dua, katalah dia memang tak nak, dia nak bisnes dia ni anak dia sambung juga sebab dia nampak bisnes memang boleh maju dan relevan sepanjang zaman lah kata. Tapi masalahnya anak dia kecil lagi. Boleh tak dia mewasiatkan kepada orang yang boleh dipercayai? Mungkin lah maknanya bila anak dia dah besar, cukup umur 18 ke 20 tahun macam tu, okey, bagi ke anak semua. Boleh ke tidak? Boleh. Macam tu ada ada kaedah tu diasalihin. Amanah. Amanah. Jadi lantik. Nanti dia kata okey, kita sebagai pemegang kita tengok, kita pegang saham transfer kita lantik seseorang yang ada boleh dipercayai itulah. Take on the business. Jadi kita pantau lah. Sebab kita jadi pemegang saham untuk anak tu. Kita pantau sebagai takut juga salah guna masuk poket sendiri. Jadi kita kena pantau, kita tengok jadi cara betul jalan. Jadi bila anak tu dah cukup umur, katalah anak masuk umur 25, baru kita pindah milik saham tu kepada semua anak. Okey. Dia melantik pemegang amanah lah. Sama ada lantik individu ataupun corporate lah. Tapi kami advisable tu adalah melantik corporate seperti Asalin Trustee Berhad, because kita perpetual. Kalau you lantik individu subjek tu mati hidup kan. Anak tu tak besar, trustee tu mati. So adalah berbaik dia lantik syarikat seperti kami kan, Asalin Trustee Berhad, untuk kita pegang sebagai pemegang amanah bagi pihak anak tu. Bila dia dah besar, kita transfer balik kepada dia lah. Okey, baik. Kita bersama-sama dengan Puan Amnah Fazilah Ismail yang merupakan Timbalan Presiden Asalin Trustee Berhad, dan juga Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Asalihin Trustee Berhad, bercakap mengenai pelihara legasi perniagaan, rancang kesinambungan apabila kita sudah tiada. Jadi lepas ni kita nak tanya Tuan Haji dan juga Puan Amnah, apa antara produk-produk yang ada di Asalihin dalam menyediakan atau merancang perwarisan perniagaan ini, dan apa agaknya konsep serta keistimewaan produk yang disediakan oleh Asalin. Kita rehat sekejap, kembali lagi selepas ini. 93.9 FM di Lembah Kelang, 107.5 FM di Johor Bahru, 100.9 FM di Kuching, 107.9 FM di Kota Kinabalu. Stesen berita bisnes anda. Salam sejahtera, saya Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Anda sedang mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Cara vaksin berfungsi di dalam tubuh manusia. Pertama, vaksin COVID-19 disuntik di dalam badan. Kedua, hasil suntikan, sistem imuniti badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Ketiga, vaksin meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit. Akhir sekali, hasil daripada suntikan vaksin, sistem antibodi bertindak ke atas virus COVID-19 sekiranya terdedah kepada virus COVID-19. #komunikasi kita, #vaksin COVID-19. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.
Ya, kembali kita dalam program Temu Bual Radio bersama-sama dengan Aslin Trusty Berhad. Nak cakap cepat sangat ni. Pelihara legasi perniagaan, rancang kesinambungan apabila kita sudah tiada. Itu topik kita bersama dengan Puan Amnah Fazilah Ismail, Timbalan Presiden Aslin Trusty Berhad, dan juga Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Aslin Trusty Berhad. Okey, apa antara produk-produk yang ada di Asalihin untuk mereka merancang perwarisan perniagaan yang mereka lakukan tu, Puan Amnah? Contohnya? Okay. The best product untuk bisnes lah. Kalau hasratnya dia nak create legacy kepada ahli keluarga, ya, dia nak pastikan ahli keluarga take on the business. Okay, the best adalah hibah. Hibah hibah perniagaan maksudnya. Hibah perniagaan. Okay. So hibah tu maknanya dia tak tertakluk kepada faraid. Kita boleh pilih siapa yang siapa yang nak mewarisi bisnes tersebut, specific beneficiary kepada siapa-siapa yang kita nak bagi. Dan bila kita dah hibahkan, contoh nak bagi kepada anak kan, kita kena tentukanlah, kita mold, train anak tu supaya bila anak tu mewarisi nanti dia akan dapat menjalankan bisnes dengan baik. So bisnes kita ni adalah dinamik, Nazira. Kita perlukan satu kaedah yang cepat untuk kita pindah milikkan bisnes tersebut, pegangan saham tersebut ataupun bisnes tersebut kalau proprietornya kepada successor yang baru kan. Jadi hibah di Asalihin ni kita menjanjikan dari segi pelaksanaan tu akan cepat dipindah milik berbanding dengan instrumen-instrumen yang lain lah. Kerana sebab kita ada surat kuasa wakil di mana kita menggunakan instrumen tersebut untuk memindah milik dengan kadar segera bila berlaku kematian. Satu, transfer dengan cepat kepada successor yang baru, beneficiary, supaya nilaian bisnes tersebut tidak terganggu gugat dalam tempoh cooling period kita panggil kan, sebelum transfer tu dilaksanakan. Itu kalau kita nak succession plan in term of legacy lah. Tetapi sekiranya kita nak kita tahu bahawa family kita tak akan mampu untuk run the business, carry the business kan, dan kita rasa existing partner tu yang lebih bagus, existing partner tu yang ada visi dengan misi untuk teruskan business kan, walaupun kita tak ada, tetapi kita kita nak pastikan bahawa business tu berjalan because business kita ada asset, dalam masa yang sama staff-staff yang ada tu kan, kita nak pastikan nak hidup juga, staff tu ada kerja kan. So kalau itu hasratnya, kita pergi ke exit plan. Exit plan ni membawa maksud bahawa kita menggunakan instrumen yang kita panggil sebagai perniaga. Dia adalah elemen jual dan beli, buy and sell, di mana yang mati tu nanti partner-partner ni akan enter tu satu perjanjian jual dan beli yang mengatakan bahawa sekiranya salah seorang daripada mereka ini mati, bahagiannya itu akan diserahkan ataupun dijual kepada existing partner, partner yang masih hidup, dan partner-partner yang masih hidup ni kena membayar the value saham si mati ni kepada ahli keluarganya. Maknanya ahli keluarga dia dah tak ambil alih lah. Dia tak ambil alih tapi dia dapat value. Dapat value dia. So maknanya value tu telah ditentukan masa perjanjian dibuat. Value dah ditentukan dan funding untuk penjualan tu pun telah ditentukan semasa hidup. So bila berlaku kematian, hak-hak pihak-pihak ni terjamin sebab funding duitnya dah ada, value-nya dah ada. So isteri ataupun anak-anak tu nanti mendapat value yang substantial value. Tak adalah terkapar-kapar. Tak ada terkapar-kapar. Sebab kalau dia tak masuk dia tak masuk tu agreement tu masa hidup, dia tak tentukan value dan fundingnya, katalah masa dia mati nanti, isteri ni tak mampu nak take on the business, isteri tu kata saya nak jual kepada existing partner. So yang ada say sebenarnya, yang tahu the business adalah existing partner. Existing partner tu yang boleh demand the price. I nak jual 1 juta, tapi sedangkan actual value tu adalah 5 juta. So hak isteri tu dan keluarga ni tak terjamin. Berbanding kalau dia buat agreement masa hidup, dia ada kaedah valuation yang ditentukan, dia ada fundingnya yang ditetapkan. So bila meninggal kita execute saja. Ada jaminan lah. Buatlah perancangan awal. Rugilah, sepatut dapat 5 juta dapat 1 juta je. Rugi tu. Banyak rugi tu. Tapi itu yang banyak berlaku. Macam Cik Aziz sebut tadi kan, bila meninggal dia buat wasiat saja. Bila dia buat wasiat dalam keadaan di mana waris ni mengambil
muafakah dia nak jual bisnes tu kepada siapa-siapa lah, investor ataupun existing partner kan. Tetapi value tu kita kena nego. Dan bila nego tu maknanya of course dua-dua pihak kena bersetuju. Kalau tak bersetuju in term of jualan tu, penjualan tu akan drag lah. Walaupun tak bersetuju, terpaksa bersetuju lah. Masa tu kan dah terdesak. Jadi rugilah. Jadi buat perancangan awal supaya isteri dan anak-anak anda tu dapat 5 juta tadi, bukan 1 juta. Baik, nak senang faham Tuan Haji. Baik, berbalik juga kepada Tuan Haji. Sekarang ni kalau kita tengok kan bisnes, contohnya ramai juga yang buat bisnes family. Contoh adik-beradik. Memang adik-beradik kan, 3 orang ni katalah, 3 atau 4 orang, dia buat bisnes family. Jadi bila dia dah sampai satu tahap tu, dia dah fikir pasal kematian ke apa, jadi dia nak mewarisi bisnes tu kepada anak-anaknya masing-masing, kepada anak-anak masing-masing lah. Betul tak, adik-beradik tapi anak-anak nak mewarisi. Bila timbul kes-kes macam begini, susah ke tidak untuk mewariskan perniagaan kepada sama-sama keluarga jugalah sebenarnya. Dia jadi macam sepupu sepapat second level lah. Second level ya, generasi kedua, ketiga. Itu memang sekarang memang ada banyak masalah. kan? Banyak masalah. Bukan tak ada masalah. Pasal apa? Fikiran dah tak sama. Abang adik tak sama dengan pupu-pupu. Berbeza. Pakcik mungkin ada hidup lagi 2-3 orang kan. Pakcik ada. Anak pula. Kat sini anak jadi dah second level. Jadi yang ini kata saya nak buat macam ni. Yang ini kata tu ada masalah. Jadi kalau kita nak buat perancangan ni, kita sebagai pemilik yang pertama tu kena rancang macam mana cara kita nak buat second generation. Adakah kita create another business so yang second family take on. Jadi kita pecahkan perniagaan. Bukan tak pecahkan keluarga, pecahkan perniagaan so that kita focus on different type of business. Kita business yang lain sedikit untuk cover balik kalau business ni tak berapa bagus. Lagi kalau ada macam dah turun, mesti ada syak wasangka, pergaduhan antara adik-beradik. Anak-anak tu pun tak berselimut. Jadi kita nak tengok sebagai ayah saya. Saya kata anak-anak saya ni okey, yang ini saya ada banyak harta, saham syarikat satu, saham syarikat ni ataupun harta-harta lain, kita buat satu perancangan. Okey, saham ni untuk jalankan perniagaan ni kita latihkan anak kita. Engkau dah ada pengalaman dalam bidang ni, kau take on. Yang lain-lain sebagai ayah kita kata harta-harta equivalent to the share value ni kita bagi pada anak lain. Kita bagi tahu kat anak awal-awal. Dalam kita boleh tulis dalam wasiat kita ataupun kita boleh buat instrumen macam amanah. Kita boleh buat amanah kata boleh, bagi boleh. Sampai cucu cicit siap boleh. Pusang kita boleh. Tu pulang. Jadi kita kena rancang awal. Pasal apa? Bila perniagaan makin lama makin besar, makin lamalah makin besarnya masalah dia. Banyak juga hutang. Banyak masalah dia. Hutang je, pergaduhan. Pergaduhan. Syak wasangka, tak puas hati, banyak. Banyak kat sini kita boleh tengok. Masa kat sini banyak. Jadi kalau adalah 2-3 family, tak masalah lagi. Jadi semua yang ini jadi buat harta ni tak semestinya tak ada masalah. Ada masalah. Jadi kalau dalam sudut tu kita kena fikir untung dunia dan kita nak tengok untung akhirat macam mana. Itu kena tengok juga. Baik, Salihin sendiri peranan untuk memastikan kesinambungan perniagaan itu berlaku kepada mereka yang memilih Salihin. Bagaimana Puan Amnah melihat perancangan perwarisan perniagaan ni? Bila kita advise kan, bila kita bagi consultation kepada klien tu, sebenarnya kita mengambil kira dia punya family tree dengan hasrat terhadap succession of business tu sendirilah. So bila kita cadangkan kaedah perancangan tu, kita melihat kepada faktor-faktor risiko dan sebagainya lah. That's why biasa yang kita cadangkan berdasarkan hasrat dan juga tu business tu kita kena pastikan, sebab business tu adalah dynamic. Business tu boleh diteruskan dengan maknanya di pass on to the next level tu dengan kadar yang cepat. Itu nak memastikan bahawa business tu boleh berjalan walaupun si owner ni dah meninggal. Itu yang paling penting lah. Dan yang kedua tu kita tengok keperluan keluarga tu sendiri. Kalau dia nak create legacy, dan kita cadangkan amanah kan, sebab amanah tu fragmentation tu tak berlaku melalui faraid kan. Dia akan intact dalam kepada pemegang amanah, tapi benefit daripada saham syarikat tu akan dapat kepada semua orang yang berhak lah kan. Tapi controlling tu satu body kan. So dia tak pecah lah kan. Tu amanah. Dan juga melihat kepada keperluan, kalau family member memang tak boleh nak carry on the business, perlukan duit, dan boleh exit plan, jual. So kita ada 3 pilihan.
Tapi maknanya semuanya sebenarnya bergantung, kita kena ambil kira bahawa bisnes itu adalah dinamik. Bisnes tu ada dinamik, kita perlu pastikan bahawa perancangan yang kita buat itu boleh menyebabkan bisnes tu grow, tidak terganggu dengan kematiannya founder ni. Itu yang biasa kita buat lah. Baik. Kita tahu As-Salihin ada selama 16 tahun ni pengalaman sendiri bagi mereka yang tak ada perancangan ke atas perniagaan mereka, Tuan Haji. Dan sebagai penutupnya, untuk sama-sama kita pilih As-Salihin mewarisi perniagaan tu kepada orang yang sepatutnya. Jadi saya selalu bagi tahu orang, kita tengok secara keseluruhan apa yang kita ada. Harta bukan saja rumah, perniagaan kita pun harta, saham syarikat pun harta. Jadi macam mana kita nak tengok kesinambungan? Adakah kita nak legacy tu jalan? Legacy jalan macam apa Amnah cakap, kita buatlah berniaga, buy and sell agreement. Kalau kita nak jual, ataupun kita latih anak kita kata saham ni kau punya, kita kena buat pula dokumen untuk bagi saham ni kepada anak, so kita tak ada anak take on. Itu semua kita kena rancang sekarang. So buat perancangan. Jadi datang jumpa kami, kita akan bagi khidmat nasihat secara tak ada kos lah. Tak ada kos. Datang dengar, lepas tu kita bagi tahu, lepas tu fikir sendirilah nak tentukan pewarisnya. Fikir sendiri, lepas tu tengok kat luar. Masalah ni semua pasal tak ada perancangan. Baik buat sekarang. Jangan fikir bila nak nazak baru nak fikir, tak boleh buat dah. Ada tak boleh fikir lah antara dua alam, tak boleh dah. Buat sekarang. Jadi kita nak elakkan masalah pergaduhan anak-anak, pergaduhan partner, pergaduhan antara suami isteri. Ini Okey, baik Tuan Haji dan Puan Amnah, bagaimana cara ni untuk menghubungi As-Salihin Trustee Berhad yang dah 16 tahun sebenarnya? Boleh hubungi kami kan, ataupun konsultan kami di talian 0378809595, ataupun boleh juga hubungi ke laman rasmi As-Salihin Trustee Berhad, page kami FB dan juga website kami. Boleh kontak kami lah. Jadi topik kita hari ini, pelihara legasi perniagaan, rancang kesinambungan apabila kita sudah tiada, bersama As-Salihin Trustee Berhad antara pakar perancangan keuangan anda semasa hidup dan setelah tiada. Okey. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad selaku Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trustee Berhad, dan juga Puan Amnah Fazilah Ismail, Timbalan Presiden As-Salihin. Sekian Temu Bual Radio bersama As-Salihin untuk waktu ini. Saya Nazira Noran. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.